yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Terima kasih Syahir. Untuk hari ni kita masuk bab baru. Okey, bab ni cikgu akan tunjukkan . Okey, untuk nampak tak bab 8 pemodelan matematik? Nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak, okey. Untuk bab 8 ni, tajuk pemodelan matematik, bab ini adalah bab yang terakhir bagi topik tingkatan 5. Okey, untuk bab ini awak perlu belajar banyak perkara daripada semua bab. Maksudnya bab ini melibatkan beberapa topik daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, kemudian diaplikasikan untuk jadikan sebagai model matematik. Dan bila awak dah guna model matematik, awak dah buat model matematik, tidak semestinya model yang awak bina tu sesuai atau tidak. Jadi bab ini dia meneroka semula berkenaan dengan bagaimana untuk kita buat mencari penyelesaian, penyelesaian yang perlu kita gunakan dengan menggunakan pelbagai kaedah matematik. Kalau awak dah dengar tak link 2 link yang cikgu bagi tu? Dah dengar? Dah. Ya. Okey, bab ini kalau ikutkan bab ini awak perlu belajar penggunaan matematik mungkin dari segi penciptaan aplikasi dan boleh diperincikan dalam matematik, rumus matematik. Kalau awak tengok buku teks, okey, bersama awak ada buku teks kan belakang. Okey, sini cikgu rasa cikgu dah anggap awak dah baca apakah itu pemodelan matematik. Dah baca semua kan apa dia pemodelan matematik. Okey, hak ni cikgu tak nak jelaskan apa dia pemodelan matematik sebab awak dah belajar, awak dah boleh baca dalam buku teks. Cuma di sini dalam pemodelan matematik yang awak belajar apakah dia pemodelan matematik, di sini kesimpulan yang kita boleh buat daripada pemodelan matematik yang pertama, untuk pengiraan pemodelan matematik kita wakilkan kepada dua. Satu, kaedah kuantitatif. Okey, kuantitatif kalau rujuk muka surat 229. Satu lagi kaedah kuantitatif. Okey, maksud kuantitatif ni, maksud kaedah kuantitatif ni maksudnya bila suatu masalah diberi, okey, semua maklumat dicatat dan pelajar perlu buat perhitungan untuk dapatkan jawapan. Bagaimana pelajar dapatkan jawapan daripada masalah yang diberi dalam soalan. Jadi di sini pelajar perlu gunakan kemahiran matematik. Kuantitatif maksudnya boleh kira. Maksudnya awak boleh kira daripada penyelesaian masalah. Contohnya seperti awak lihat contoh satu yang melibatkan muka surat 229. Ini tak ada sini cikgu tak tunjuk. Contohnya macam bila suatu masalah diberi, okey, masalah diberi, contohnya awak boleh selesaikan masalah tu dengan menggunakan data-data yang diberi. Maksudnya awak boleh kira benda tu. Itu melibatkan kuantitatif. Yang menjadi persoalan sekarang ialah pemodelan matematik yang melibatkan kualitatif. Kualitatif ni maksudnya dia ada soalan, dia tak ada maklumat tapi kita kena selesaikan dengan menggunakan kaedah matematik. Okey. Jadi hak cikgu rasa hak buat pengiraan awak tak ada masalah apabila diberi suatu diberi suatu masalah bila ada data, awak tidak menjadi masalah untuk mendapatkan pengiraan. Di sini yang menjadi masalah pelajar ialah yang melibatkan penyelesaian yang melibatkan kualitatif. Kualitatif jadi
benda ni maklumat yang ada dalam kualitatif dia tak ada maklumat yang cukup. Jadi soalan kualitatif ni soalan terbuka. Jadi pelajar perlukan pengetahuan matematik. Okey, di sini cikgu nak tekankan pengetahuan matematik. Jadi untuk pengetahuan matematik, jadi kita guna pemodelan matematik untuk selesaikan masalah soalan terbuka. Dan biasanya untuk pemodelan matematik dia banyak tanya melibatkan kualitatif, soalan terbuka. Soalan terbuka tu maksudnya awak ada pelbagai jawapan yang kemungkinan akan berlaku. Kalau macam kuantitatif hanya jawab pair. Ada soalan, ada jawab pair. Itu yang dah tetap. Okey. Okey, kita tengok model dia. Kalau ikutkan kita ada 6 step. Okey, yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, kalau ikutkan apa dia mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, pertama pelajar perlu tahu dia soalan ni nak gapo. Okey, soalan ni nak gapo. Bila kita cikgu dah bagi soalan, awak kena tanya diri awak soalan ni nak gapo sebenarnya. Okey, kemudian keluarkan maklumat apa kehendak soalan. Itu yang pertama. Lepas ni kita pergi detail macam mana step by step untuk kita selesaikan soalan terbuka. Okey, yang kedua bila dah selesai dia kenal pasti dan definisikan masalah. Okey. Yang kedua membuat andaian untuk selesaikan masalah. Okey, di sini pelajar perlu buat andaian ikut kefahaman pelajar berdasarkan kepada situasi masalah yang diberi. Hak inilah memerlukan pelajar kemahiran berfikir secara kritis dan kritik. Pelajar kena fikir di luar kotak apakah kemungkinan akan berlaku sekiranya suatu masalah diberi. Okey, yang ketiga aplikasi Yang ketiga, aplikasi matematik untuk selesaikan masalah. Okey, masuk untuk topik 3. Di sini pelajar kena kira. Hak ni kena kira. Kena kira ni, pelajar kena tahu apakah formula yang digunakan ataupun kalau tak ada formula, pelajar kena cipta sendiri formula ataupun gunakan formula yang sudah sedia ada yang pelajar telah belajar daripada topik tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, kemudian yang keempat menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, di sini bila dah kira kita nak tentukan sama ada apa yang kita kira ni sama ada boleh diguna pakai atau tidak. Kita kena ada yang masuk. Kalau ada orang masuk ayat dah cakap cikgu tak perasan. Okey, yang keempat ni menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, bila awak dah selesaikan step ketiga, masuk step keempat, di sini awak kena buktikan bahawa yang awak kira dalam proses ketiga ni adalah sahih atau tidak. Maksud sini nak tentusahkan ni maksud kena uji semula. Uji semula apa yang kita buat dalam step ketiga ni betul atau tidak ataupun boleh diguna pakai untuk situasi lain ataupun tidak. Kita kena kaitkan dengan model yang kita boleh gunakan. Kaitkan dengan situasi harian. Okey, kita kena tentusahkan bahawa apa yang kita pilih untuk pengiraan bagi step 3 ni betul-betul boleh dipakai guna untuk masalah itu ataupun boleh guna waktu saja dalam masalah lain tidak boleh diguna pakai. Okey, kemudian yang kelima untuk murnikan model.
Okey, kalau untuk murnikan model, dia bergantung kepada step keempat. Kalau step keempat ni, kalau kita kata tak boleh diguna pakai, maka kita kena bagi apakah cadangan-cadangan yang boleh untuk kita wakilkan supaya model itu dapat disahkan dengan betul. Okey, kalaulah model yang kita bina sesuai, kita teruskan dengan laporan. Kalau model yang kita bina tidak sesuai, kita perlu ulang semula langkah 2. Okey, kita perlu ulang semula langkah 2 step by step semula supaya model yang kita bina dapat selesaikan masalah. Untuk nombor 5, untuk nombor 6, okey, apabila semua dah selesai, okey, apabila semua pemurnian model digunakan, jadi kalau contoh macam mana untuk awak jelaskan pemurnian model, mungkin awak boleh royak model itu tidak dapat dimurnikan memandangkan maklumat yang diberi terhad. Maksudnya model tu awak tak boleh nak bina sebab maklumat awak tak ada, tak cukup dalam penyelesaian masalah. Okey, yang kedua mungkin awak boleh royak model ni mungkin boleh digunakan untuk situasi tertentu bagi sesetengah situasi dan mungkin model baru diperlukan untuk andaian yang baru. Okey, jadi kejituan perlu diambil semasa mengira aplikasi matematik yang awak pilih dalam penyelesaian model. Okey, itu untuk melibatkan 6 jenis. So law ni apa yang perlu awak buat ialah kena ingat step by step. So bila awak boleh guna akronim, siapa dah bina akronim melibatkan 6 step ni? Siapa boleh bagi idea macam mana untuk bina akronim? Kenal pasti masalah, yang kedua buat andaian, yang ketiga aplikasi, tentu sahkan, murnikan, laporan. Ada 6 step. Sebenarnya untuk laporan ke-6 ni, okey, laporan ke-6 ni dia kata melaporkan dapatan. Melaporkan dapatan itu adalah daripada step 1 sehingga step 5. Inilah laporan nama dia, bukan awak kena salin semula. Maksudnya yang awak dah buat step pertama sehingga ke-5 itu adalah laporan dapatan yang awak buat. Boleh? Dengar ke tidak? Dengar. Dengar. Apa ada senyap dia pun? Cikgu ingat ke tak dengar? Jadi siapa boleh bagi idea? Okey, akronim dia K, kenal pasti. A, andaian. So lagi aplikasi, tentu sahkan, murnikan model, kemudian laporan. Siapa sini dah buat akronim supaya mudah ingat? Dan untuk 6 step ni awak tak boleh tukar. Kena step by step. Kenal pasti, andaian, ni aplikasi, tentu sahkan, tentu sah, murni, laporan. Kenal pasti masalah. Okey, ada tak siapa boleh bagi idea? Ada cadangan? Ada tak cadangan ni? Kenal pasti, andai, aplikasi, tentu sah, murni, laporan. Tengah mikir cikgu. Ha? Tengah mikir. Tengah mikir. Kami, kalau cikgu buat kami, andai, anak, tentu, mudah,
Kami andai anak tentu mudah lapar. Kami andai anak tentu mudah lapar. Boleh kalau awak ada akronim lain, cikgu baru terfikir saat ni kan. Kami andai, okay, kenal pasti kami andai anak tentu mudah lapar. So, bolehlah ingat akronim ni. Kenal pasti, andai, aplikasi, tentu sah, mudah, laporan. Okey, kenal pasti masalah. Kenal pasti masalah, tanya nak gapo. Nak gapo. Soalan tu nak gapo. Kalau andai ni, ada pun boleh ubah lah. Pun boleh ubah. Kalau anak ni aplikasi kena kira. Okey. Okey, nanti kalau siapa ada idea boleh bagi tahu dalam grup dah. Okey, yang seterusnya, okey, cikgu tak nak, ni awak boleh baca sendiri. Cikgu nak tunjuk hak ni sekampik beras ni. Okey, hak ni awak boleh baca sendiri sebabnya bila melibatkan pengiraan, awak dapat jawab fair. Bila awak dapat jawab fair daripada pengiraan ini, ia melibatkan pengiraan kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya awak boleh kira daripada maklumat daripada soalan untuk contoh dia. Okey, cikgu nak pergi kepada contoh satu. Ni. Okey, contoh satu. Okey, untuk melibatkan pemodelan matematik, kalau awak tengok situ, dia biasa dia boleh duduk di mana-mana bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kalau melibatkan bahagian A, mungkin dia tanya hanya untuk beberapa step sahaja. Cara jawab, awak tengok markah dulu tepi. Okey, cara jawab awak tengok markah dulu tepi. Kan dari sini kalau macam dia kata soalan nak bina pemodelan matematik, maka awak kena jawab start daripada step 1 sampai step ni. Hak ni, soalan contoh satu ni, soalan contoh yang melibatkan soalan ni awak boleh kira ke tidak sebenarnya ni? Kalau ikutkan, boleh kira ke tidak sebenarnya? Boleh. Boleh kira kan? Okey, bila boleh kira, ini bila awak tengok maklumat tu boleh kira, jadi ini melibatkan kuantitatif yang awak boleh kira sebab hasil data dia adalah data tertutup. Maksudnya dia dah bahagi dah maklumat. Okey, dalam contoh satu ni yang melibatkan 2 step sahaja, iaitu step pertama dengan step kedua. Kalau awak tengok sini, Jeremy menyimpan 4,000. Okey, menyimpan duit 4,000 di bank bunga raya dengan kaedah kadar 1.5%. Jeremy ingin membeli seunit komputer dengan harga 4,455 melalui hasil simpanan. Berapa lama tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Jadi soalan ni soalan direct. Awak boleh kira, okey, untuk kenal pasti masalah ni, awak kena tanya soalan tu nak gapo? Soalan ni nak gapo sebenarnya? Jadi awak kena menjawab bila kenal pasti masalah, awak kena menjawab soalan cari soalan ni nak gapo sebenarnya. Jadi sini awak kena tahu sebenarnya soalan ni nak berapa lama tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy. Jadi bila melibatkan step pertama, awak kena saling lah. Awak kena tulis sini lah tempoh. Dia nak tanya tempoh penyimpanan untuk beli komputer. Kena tulis step by step. Tukar atas bawah maklumat tak apa. Jadi maklumat yang seterusnya, awak kena juga menyatakan apa maklumat yang telah disertakan dalam soalan. Sebab soalan ni soalan tertutup, dia dah bagi tahu maklumat dia simpan duit sebanyak 4,000. Ini maklumat yang perlu awak tulis semasa mengenal pasti masalah. Kemudian untuk yang B, andaian ni perlu kita andaikan yang berkaitan dengan
soalan. Okey, kemungkinan yang akan berlaku di kemudian hari. Bila kita nak selesaikan soalan, kita andaikan bahawa mungkin suatu hari nanti harga komputer tu tidak berubah. Dan kita boleh buat andaian bahawa kadar faedah yang diperoleh bagi tahun demi tahun pun tidak berubah. Barulah kita boleh kira pengiraan kita dengan tepat. Faham tak? Kita andaikan dia gitu. Kalau sekiranya kita nak buat situ, bila awak andai harga komputer tetap tak berubah dan bila awak andai kadar faedah setahun tak berubah, andaian awak. Tapi kalau di suatu masa nanti akan berubah, bila awak buat pemodelan matematik, pemurnian awak tu awak kena royak. Kalau ditanya permurnian dia tu awak kena royak, kemungkinan akan berlaku perubahan harga komputer dan juga kadar faedah yang diperoleh setiap tahun. Okey, itu pemurnian. Tapi soalan sekarang dia nak andaian sahaja. Andaian itu kita kenal pasti pada masa itu sahaja. Faham tak? Boleh ke tak ni? Kau lagi sangat cikgu ke cik? Boleh. Boleh. Okey. Orang lain tak tahu lah kerana ni. Sebab dia Kiranya andaian tu masa tu. Lepas tu kalau masa memulihkan tu macam you nak macam dalam jangka masa yang ke hadapan perubahan yang boleh berlaku. Boleh guna ke tidak andaian kita tu, hak kita buat tu? Mungkin kita tak boleh guna dah lah kan. Kita royak situ. Tapi faham tak? Kalau dia tanya pemodelan matematik, kita nak royak andaian kita pada masa itu. Tapi untuk pemurnian, kita royaklah mungkin tak boleh guna dah sebabnya mungkin harga komputer tu dah berbeza dah harga pada masa akan datang. Tapi kita buat pengiraan, kita andaikanlah dia harga tak berubah. Kalau tak payahlah kita nak kira. Sebab tu soalan ni melibatkan step pertama dengan step kedua sahaja. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Cikgu teruskan Okey, untuk 8.1. Okey, 8.1 kita tengok cikgu rasa awak dah try dah buat ke perjalanan sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi 2 tempat di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Okey, sekarang ni dia ada perjalanan dia ke arah hulu sungai 2 tempat. Okay, di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Jadi perjalanan balik ke bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Apa maksud dia tu? Siapa boleh tahu? 2 tempat. Dia naik bot. Okey, naik bot. Okey, bot. Dia pergi ke satu tempat. Okey, ni tempat pertama. Okey. Terletak di tebing sungai, ambil masa 6 jam. Dia ada masa. Dia ada masa. Okey, perjalanan ni melibatkan apa ni? Perjalanan. Dia melibatkan jarak. Kira tak? Okey, perjalanan bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Dia pergi 2 tempat. Lagi ke hulu. Ni hulu. Lagi ke hilir. Okey, ke hilir 5 jam, ke hulu 6 jam. Okey, jika kelajuan arus sungai ialah 2 km per jam, okey, kita kaitkan dengan kelajuan. Okey, di sini gapo dia awak boleh tafsir maklumat dalam ni ada masa, ada jarak, ada laju. Gapo dia awak boleh tafsirkan soalan ni nak gapo sebenarnya? Boleh tak tafsir? Dia ada masa, ada jarak, ada laju.
kait dengan apa? Okey, pertama sekali nak kenal pasti dan definisikan masalah. Nak kenal pasti dan definisikan masalah, cikgu ayat tadi, kena tahu nak soalan ni nak gapo. Okey, bila kita kenal pasti dan definisikan masalah, soalan ni nak berapakah kelajuan bot? Kelajuan bot atas air tenang. Jadi lah ni kita kena tahu kelajuan arus sungai dalam masa perjalanan untuk dua-dua tempat ni, hulu dengan hilir. Jadi kita perlu tahu kelajuan bot pada aras air tenang sebab dia nak atas aras air tenang. So pertama sekali A ni awak kena tulis balik apa dia kehendak soalan dan keluarkan maklumat-maklumat yang ada. Tulislah gapo dia. Okey, dah. Okey, yang ke B, andaikan. Tentukan andaian yang perlu dan kenal pasti pemboleh ubah. Okey, sebelum awak buat andaian, awak kena faham soalan ni melibatkan masa. Dia ada royak masa. Melibatkan kelajuan, dia ada tulis kilometer. Kilometer ini melibatkan jarak. So kalaulah B, awak boleh buat andaian bahawa gapo dia ni? Nak andaikan gapo ni? Laju dia mungkin dia guna kelajuan yang sama. Okey. Kemudian lagi mungkinlah air pada masa tu tenang. Jadi bila air tenang, geseran untuk permukaan bot tu adalah sama dan rintangan angin pun sama. Step kedua. Bila masuk step ketiga, sini soalan dia tak tanya untuk step ketiga. Dia tanya step 1 dengan 2. Okey, kalaulah kita nak kira untuk step ketiga, awak boleh guna formula laju untuk dapatkan jarak. Boleh? Okey, ini menjawab untuk step pertama dengan step kedua, kenal pasti dan buat andaian. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Step pertama, kenal pasti balik apa soalan tu nak. Soalan tu nak cari gapa, tulis balik maklumat yang soalan tu bagi. Step kedua, buat andaian. Kita buat andaian berdasarkan situasi yang diberi untuk selesaikan masalah pada masa itu. Boleh? Andaian tu kena fikir sendirilah. Itu dia panggil pemikiran di luar kotak. Okey, nombor 2. Nombor 2 ni ada siapa telah buat dah tak? Ada siapa telah buat dah tak? Nombor 2. Kita tengok YouTube. Siapa ada telah buat nombor 2? Tengok YouTube. Okey, faham tak? Boleh lah. Okey, kalau nombor 2 ni, secara berkumpulan baca soalan. Okey, anda baru saja menamatkan pengajian. Okey, ditawarkan untuk eksekutif pemasaran untuk 2 buah syarikat. Okey, syarikat A yang terletak di kampung halaman. Okey, ini ada syarikat. Ini syarikat A, Kapung. Syarikat A ni Kapung. Syarikat B ni Bandar. Okey. Syarikat A Kapung, syarikat B Bandar. Tapi gaji permulaan lebih rendah untuk di Kapung lah. Gaji dia rendah. Hak ni gaji dia tinggi. Dan kenaikan tahunan lebih rendah daripada syarikat P. Okey, naik gaji dia rendah juga. Hak ni naik gaji ni tinggi. Okey. Kenaikan gaji tahun. Okey, yang pilihan mana lebih berbaloi? Okey, soalan nombor 2 ni soalan dikenali sebagai soalan terbuka ke soalan tertutup?
Terbuka ke tertutup? Terbuka. Siapa? Buka. Sebab apa awak kata soalan terbuka? Sebab ia tak bagi gapo-gapo nilai. Yes, dia tak bagi gapo-gapo nilai maklumat yang untuk kita buat andaian. Jadi lah ni, bila soalan terbuka, awak senang je nak tengok soalan terbuka dengan tertutup. Awak tengok soalan dia tu dia tak nyatakan nilai, dia tak nyatakan gaji dia berapa permulaan. Jadi di sini, pertama sekali, kalaulah nak buat, kalau ni berlaku di mana-mana situasi lah. Mana-mana situasi pun akan berlaku seperti ini kan. Kalau awak tengok sini, so dia kata terangkan cara untuk memproses pemodelan matematik untuk selesaikan masalah. Okey, pertama, kalau awak sendirilah, apa dia awak nak buat mula-mula sekali? Apa dia nak buat mula-mula sekali? Kalau dia beri pilihan, apa nak buat mula-mula sekali kalau dia beri pilihan macam tu? Apa yang awak akan buat? Pilih. Saya pilih. Ni Saya A. Ni kapung. Ni bandar. Okey. Mula-mula sekali dari segi gaji. Gaji ni dah lah rendah. Ni gaji tinggi. Okey, mula-mula sekali awak kena buat apa? Bila bila ditawarkan pekerjaan kan, awak dalam dilema. So keedah awak nak buat penilaian, hijau mana baik, aku duduk kampung ke duduk bandar? Okey. Pertama sekali awak apa? buat perbandingan. Yes, buat perbandingan apa? Gaji. Perbandingan gaji. Okey. Pertama sekali kena buat perbandingan gaji. Contoh, awak buat perbandingan. Awak kena bila melibatkan soalan terbuka, awak kena bagi suatu contoh supaya awak dapat selesaikan masalah. So awak buat perbandingan gaji. Contohnya kalau awak mungkin awak nak buat perbandingan gaji, mungkin awak boleh research daripada internet boleh, ataupun awak dapatkan tawaran gaji daripada syarikat. Okey, contoh mungkin syarikat A ni gaji dia 2,000. Kapung gaji murah kan? Okey, katakanlah syarikat B ni gaji dia 3,000. Okey, itu yang pertama. Okey, katakanlah gaji duduk kapung boleh 2,000 je. Duduk bandar gaji 3,000. Okey, apa dia lagi? Awak kena nilai. Okey, kenaikan gaji. Kenaikan gaji. Okey, duduk kampung kenaikan gaji, katakanlah ya rendah lagi. Kalau duduk kampung katakanlah kenaikan gaji tu setahun berapa? 100. Kalau duduk bandar mungkin 300. Sebab dia kata kenaikan gaji kampung rendah daripada bandar. Jadi jumlah gaji kalau awak kerja kampung 2,100. Kalau kerja bandar 3,300. Okey, ni untuk permulaan. Jadi sekarang ni untuk kenal pasti masalah, awak kena keluarkan maklumat soalan tu nak gapo. Jadi soalan dia untuk kenal pasti awak boleh royak pilihan mana yang lebih berbaloi untuk kenal pasti masalah ni. Jadi awak kena sebut pilihan mana yang berbaloi, sama ada syarikat A yang berada di kampung dengan gaji yang rendah dan kenaikan gaji yang rendah, atau syarikat B yang berada di bandar dengan gaji yang lebih besar daripada di kampung dan kenaikan gaji lebih tinggi daripada syarikat A yang berada di kampung. So itu adalah kenal pasti dan awak kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, beres sampai situ. Ada soalan nak tanya? Okey, untuk kita buat pilihan yang lebih berbaloi, okey, step kedua mesti buat andaian. Okey, ni mesti buat andaian. Okey, andaian. Okey, kalau di kampung, andaikan apa? Nak andai apa di kampung ni? Lokasi ke cikgu? Ya?
Lokasi. Andai. Ya. Kalau di bandar, gapo dia kos-kos yang awak terpaksa tanggung. Kalau di kampung, gapo kos yang awak tanggung? Okey, katalah di bandar lah. Gapo dia yang perlu awak tanggung kos? Kos minyak, kos pengangkutan, Minyak. Kan? Kos jalan tol kan? pun. Tol. Rumah sewa. Kan? Rumah sewa. Okey. Lepas tu Jadi suasana bandar kapur pula yang tempat hijau. tempat kerja lain. Jadi ni hak tu kita tak boleh nak kira kos tu bukan hak ni kos yang melibatkan duit Syah. Hak tu kos melepas awak tu lah. Jadi kos minyak katakanlah sebulan awak kena tampung. Hak di kampung pun ada juga kos minyak tapi tol dia tak ada. Kampung tak ada tol. Mungkin ada kos minyak. Okay. Mungkin di rumah sewa, mungkin di kampung awak guna rumah sendiri. Rumah orang tua kan? Rumah sendiri. Jadi yang perlu awak tampung mungkin kedudukan tempat rumah sewa dengan tempat kerja di bandar lebih jauh jika berada syarikat A sekiranya awak berada di kampung. Mungkin awak duduk rumah sendiri, so bayaran sewa rumah tak ada dah. Mungkin di bandar awak mungkin kena sewa sehingga seorang, contoh awak kongsi sewa. Katakanlah bila awak kongsi sewa, contoh dah 500 contoh. Tu pun awak terpaksa katakanlah hampir berapa tu? 300 sebulan untuk tu. Dan minyak mungkin awak kena menanggung minyak 500 sebulan. Dan kita katakanlah sini, kita buat minyak sini, perjalanan di kampung, kita andaikan syarikat tu dekat dengan rumah kita sebab kampung. Kalau bandar so tepat awak tahu jauh kan. Kalau kampung tak jauh mana. So katakanlah kita ambil 200 sahaja kos. Okey, jadi awak di sini, awak bina andaian pada masa itu kemungkinan akan berlaku. Sinilah awak kena ambil kira minyak, tol dan rumah sewa. Jadi loan ni bila awak kira loan ni 1,300. Kan? Ni 1,300 awak juga boleh kira kos-kos yang lain. Katalah lain-lain tu maksudnya mungkin awak di bandar ni dia punya kehendak dia apa orang panggil lebih kepada dari segi pemakanan dia, mungkin tambahan kepada pemakanan dia mungkin lebih daripada duduk kampung, duduk bandar ni dia makan sedap-sedap, makan western. Contohnya mungkin awak terpaksa menanggung kos untuk tampung awak duduk bandar tu berbanding dengan kampung. Kalau bandar tu awak ambil masa contohnya 1,000 katakanlah makan saja. Tapi di kampung mungkin awak boleh jimat makan sehingga 700 atau 600 sahaja. Ni pun 700 ni pun banyak. Katakanlah 900. Okey, untuk makan. Sebabnya awak duduk di rumah sendiri. So di sinilah awak daripada andaian ni lah yang perlu awak kira mana yang paling lebih berbaloi. So bila udah kira sini, awak tolaklah daripada sini 200 dengan 900, tolak 800. Jadi berapa? 1,300. Balance lagi. Okey, hak ni 1,000, 2,000, 2,300. Okey, jadi jadi berapa di 2,300? 1,000 lagi kan? Tinggal. Okey. Jadi hak ni 1,300, hak ni 1,000. Okey, jadi daripada situ awak dah boleh buat pilihan bahawa awak memilih syarikat A yang berada di kampung untuk bekerja. Okey, tapi awak juga, hak ni dia untuk 2 step saja. Step kenal pasti masalah dengan step andaian. Okey, 2 je. Sekiranya ada lagi soalan dia royak bina pemodelan matematik. Okey, bina pemodelan matematik.
andaian ni mungkin awak boleh cerita dekat pemurnian awak mungkin tidak boleh diguna pakai. Okay. Bukan semua orang duduk kampung, duduk rumah sendiri, betul tak? Okay. Jadi setengah kampung tu dia juga mungkin duduk rumah sewa dan mungkin juga tempat kerja di bandar perjalanan dia lebih dekat. So pemurnian dia tu awak kena cerita kemungkinan yang akan mungkin boleh cerita model ini mungkin tidak dapat digunakan untuk satu-satu situasi sebenar. Bergantung kepada perseorangan kedudukan dia berada di mana. Boleh tak? Boleh. Cikgu nak tanya, jawapan dia kan memang kena tulis oleh ayat panjang-panjang. Ya. Awak dalam matematik dia tak ada lah kena tulis macam masa Melayu. Awak cuma nanti lepas ni kita akan tunjuk lagi. Ada lagi step untuk seterusnya. Ni bahagian cerita kenal pasti masalah dengan andaian baru. Dia cara awak tulis tu tak kisah awak nak tulis ayat panjang ke, awak nak tulis point form ke. Jadi maklumat tu ada. Dia tidak semestinya macam ayat yang betul macam subjek bahasa Melayu. Tidak. Tapi seboleh-bolehnya tulis dengan ayat yang tepat lah supaya pemeriksa faham apa yang awak nak sampaikan. Okay, sampai situ dulu. Ada masalah tak? Sampai untuk 8.1. Oh, cikgu. Yang dua tu kan, dia kata anda baru kan. Anda tu kira saya lah kan. Saya Diri awak lah. bolehlah saya nak andai ke bahawa saya memilih apa saya pilih bandar, apa saya tak pilih kampung. Yo kira Depends dia pada tak ada dia jurik lah mas. dia terpulang pada awak tapi awak kena fikir bukan untuk awak seorang, untuk semua orang. Okey cikgu. Kemungkinan apa yang akan berlaku. Kita kena tolong fikir korek apa dia kemungkinan dia akan berlaku. Kena fikir apa masalah dia. Andaikan kan. Okey cikgu. Contohnya macam ni lah. Bulan 10 ni kita nak pergi sekolah. Andaian lah ni benda tu tak berlaku lagi kan. Benda tu tidak berlaku lagi. Andaian kita COVID semakin berkurang. Okay. Tu andaian kita, kemungkinan akan berlaku COVID akan berkurang. Tu andaian kita kena anggap semua tu situasi untuk semua orang. Dan semua orang divaksinkan baru boleh pergi sekolah. Andaian kita. Andaian. Tapi mungkin di suatu tempat mungkin kita andaikan bahawa COVID itu tidak berlaku. COVID itu semakin berkurang tapi bila tiba satu masa COVID itu naik. Jadi kita kena royak balik dekat pemurnian tu. Situasi itu tidak mungkin, tak boleh diguna pakai. Mungkin dia bergantung kepada situasi yang lebih ke depan lagi. Kita tak tahu jakaan-jakaan pada masa hadapan lagu mana. Cikgu, kemungkinan tu kan, masa nikah tu kita je soyak sebab ia je kan macam tak ada huruf panjang pun kan macam gitu. Kita royaklah model ini tidak dapat dimurnikan memandangkan maklumat yang diberi terhad ataupun mungkin tidak benar bagi sesetengah situasi. Kan kita royaklah mungkin model baru perlu dibina untuk membina andaian baru. Kita royak gitulah. Boleh. Okey cikgu. Okay, kita masuk lagi untuk bahagian yang ketiga, bahagian pengiraan dengan permunian. Sekarang ni dua bahagian baru. Kena pasti masalah dengan andaian, dua tu je baru.
Okey, terus cikgu teruskan sikit lagi dah. Untuk bahagian 8 start dengan muka surat tu habis dah. Sampai muka surat 234. Okey, yang seterusnya untuk menyelesaikan masalah sebenar melalui pemodelan matematik. Okey, kalau ikutkan sebenarnya, ni nanti cikgu terang semula. Okey, kalau ikutkan sebenar, kalau awak tengok yang pertama, apa yang perlu awak tahu untuk selesaikan, bagaimana untuk selesaikan dalam masalah kehidupan sebenar yang melibatkan pemodelan matematik. Awak kena tahu, dia ni kalau melibatkan pemodelan matematik, okey, yang pertama awak dah tahu dah kena pasti dan analisa masalah. Yang kedua, awak dah tahu dah bagaimana untuk membuat andaian. Okey, yang ketiga kita nak buat aplikasi matematik. Okey, untuk aplikasi matematik, apa yang perlu pelajar tahu ialah fungsi linear. Ingat lagi tak fungsi linear? Mana dah? Fungsi linear. Sekejap. Ni. Fungsi linear. Ini fungsi salingan. Sekejap cikgu tulis ya. Okey. Macam mana awak nak bagaimana untuk selesaikan masalah? Bagaimana untuk selesaikan masalah sebenar? Okey, dia melibatkan yang pertama, fungsi linear. Okey, fungsi linear tu yang melibatkan garis lurus Yang melibatkan garis lurus. Di mana persamaan garis lurus ialah y sama dengan mx tambah c. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik yang melibatkan tahu ke kuadratik ada bentuk u, ada bentuk n yang melibatkan graf maksimum minimum di mana fungsi kuadratik bersamaan dengan y sama dengan ax kuasa 2 kuasa 2, cikgu buat gini dulu lah nak cari simbol pula. Kuasa 2 tambah dx tambah c. Kuasa 2 dah, ax kuasa 2. Okey, yang ketiga fungsi eksponen. Eksponen yang melibatkan y sama dengan c a kuasa x. Nanti cikgu bubuh dalam, cikgu cari simbol. Okey, ini melibatkan pengiraan yang melibatkan untuk selesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Yang ini kita buat dalam aplikasi yang melibatkan aplikasi. Selain daripada tu, dalam aplikasi juga melibatkan pengiraan yang melibatkan rumus matematik. Okey, jadi untuk dalam melibatkan proses ketiga tadi, proses pertama kena pasti, proses kedua andaian, proses ketiga yang melibatkan aplikasi. Aplikasi ni yang melibatkan untuk selesaikan masalah melibatkan rumus matematik. Okey, untuk rumus matematik ni pelajar perlu kira. Okey, kalaulah soalan tu melibatkan soalan terbuka. Kalau untuk kira bila ada maklumat.
Maklumat. Okey. Kalau jika tiada maklumat, okey, pelajar perlu buat andaian untuk guna rumus. Okey, contoh nanti cikgu tunjuk nanti the next nanti bagaimana nak buat andaian untuk guna rumus. Andaian untuk guna rumus. Okey, untuk aplikasi kena kira melibatkan rumus matematik. Okey, melibatkan rumus matematik ni cikgu tak boleh nak spesifik sebab banyak guna rumus matematik ni. Okey, jadi cikgu tak boleh nak kata sebabnya kita belajar banyak tajuk dan kita ada banyak rumus. Dan penggunaan rumus tu bergantung kepada situasi soalan. Kalaulah soalan tu soalan tertutup, dia ada nilai. Kalau soalan tu soalan terbuka, dia tak ada maklumat nilai, pelajar perlu juga kira, buat andaian untuk kaitkan dengan rumus dengan situasi diberi. Dengan situasi diberi. Contohnya macam ni. Contohnya katakanlah kita wayak kenapa kanak-kanak lebih mudah untuk mendapat demam jika dibandingkan dengan orang dewasa apabila berada di tengah panas. Soalan itu soalan terbuka. Dia tanya kenapa kanak-kanak lebih mudah untuk mendapat demam jika dibandingkan dengan orang dewasa apabila berada di tengah panas. Jadi maklumat dia kita nak kira kena, maklumat dia tak ada. Okay. Jadi jika tak ada maklumat kita nak kira tak boleh, tapi kita boleh buat andaian pada situasi cuaca panas jika kita kaitkan dengan permukaan. Budak ni kecil. Okay. Bila budak ni kecil, permukaan dia kecil. Bila permukaan kecil, serapan haba tu lebih tinggi. Bila kita kaitkan dengan kanak-kanak, dia punya luas permukaan dia kecil dan juga mungkin isi padu cecair dalam badan kanak-kanak tu lebih kecil jika dibandingkan dengan orang dewasa. Sebab tu kanak-kanak dia mudah untuk mendapat demam jika dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi di sini tengok kita dah kaitkan dengan luas permukaan, kita dah kaitkan dengan isi padu cecair di dalam badan manusia. Tu kita buat andaian. Daripada situ kita guna rumus. Rumus tu kita cipta sendiri. Kita boleh buat andaian, katakan saya menggunakan rumus untuk sebuah cuboid. Jadi di sini pelajar perlu kira luas permukaan kaitkan dengan isi padu cuboid. Nanti cikgu tunjuklah lepas pada ni. Akan pergi lebih detail lagi lepas ni. Jadi cikgu dah tengok masa dah suntuk. Jadi nanti cikgu sambung pada hari Isnin, boleh? Hari Isnin kita sambung dekat sini, dekat melibatkan aplikasi. Untuk kita sambung, cikgu terangkan bermula dengan muka surat 235. Okey. Boleh tak setakat ni? Boleh. Ya, pening. Okey tak setakat ni? Boleh. Boleh. Kalau macam kita yaklah cikgu, kalau cikgu kecil laju apa sebab benda ni melibatkan pemahaman awak, cikgu tak boleh nak bagi awak faham, cuma awak kena memahamkan, tak payah tanya. Soalan ni tubik, memang tubik dalam periksa. Soalan ni memang tubik dalam periksa dan cikgu pun tak boleh nak tahu soalan ni tubik di bahagian mana. Cuma cara jawab dia nanti lepas ni dah habis belajar, cikgu akan bagi soalan, kita try buat soalan format SPM, kita try buat. Baru kita tahu. Jadi awak kena fahamkan konsep dulu. Sekarang ni baru nombor 2, nanti okey hari Isnin kita masuk kepada step yang ketiga. Okey? Boleh? Setakat tu saja untuk hari ini.